Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Ustazah akan sambung lagi berkaitan dengan tajuk sam'iyat. Itu tajuk yang telah pun kita pelajari dalam kelas minggu lepas. Itu sekarang ni semua orang buka muka surat 110 dalam buku teks 110. Tengok perkara yang ketiga. Okay, sebelum ni kita telah pun berkenalan dengan apa itu sam'iyat. Kita pun telah berkenalan dengan alam barzah. Kita pun telah berkenalan dengan padang mahsyar. Dan insyaAllah hari ini kita akan tengok perkara yang ketiga, iaitu mizan. Okay. Sebagaimana telah saya cerita baru-baru ini, setelah manusia melalui alam barzah, alam seterusnya akan perlu dilalui oleh manusia adalah mereka akan selepas dibangkitkan, mereka akan berada di padang mahsyar. Kemudian apa yang berlaku di padang mahsyar? Mereka akan melalui satu hari yang dipanggil sebagai hari perhitungan, yang mana hari perhitungan itu akan dihitung segala amalan kita. Okay. Tengok perkara yang ketiga, mizan. Mizan ni adalah timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Allah akan menimbang segala amalan kita sepanjang kita hidup dahulu. Jadi dekat mizan ni, sesiapa manusia yang berat amalan dia, maka beruntunglah dia. Kenapa beruntung? Sebabnya orang yang berat timbalan amalan kebaikan sudah tentu tempatnya di syurga. Tetapi jika amalan mereka ringan, maka mereka akan tergolong sebagai ahli neraka. Dan timbangan seseorang itu jadi berat ke ringan ke adalah disebabkan amalan kebaikan dia dekat dunia dahulu. Jadi semua orang nak amalan kebaikan lebih berat daripada dosa, betul tak? Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat dunia adalah kita kena memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjauhi dosa. Okay, Hazan nak kongsi sikit dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu dalam ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Iaitu bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Maksudnya, di dalam surah Al-Qiyamah ni, Allah bagi tahu kepada kita, Allah jelaskan kepada kita bahawasanya di hari hisab nanti, siapa yang akan jadi saksi kepada amalan-amalan kita bukanlah orang lain, tetapi adalah diri kita sendiri. Ketika itu, mulut kita tidak boleh bercakap, tetapi yang menjadi saksi kepada amalan-amalan kita adalah mata kita yang selalu berbuat maksiat pada Allah. Contohnya mata kita selalu tengok benda-benda yang tak baik, yang dilarang oleh Allah. Maka mata ini sendiri yang diberi kebenaran oleh Allah pada hari kiamat nanti untuk menceritakan apa yang pernah dilihat sepanjang kat dunia. Ataupun tangan yang Allah bagi pada kita ni dekat dunia ni, contohnya selalulah kita kan tangan ni selalu menyakiti kawan-kawan kita. Maka tangan inilah yang akan jadi saksi di hadapan Allah, yang akan membicarakan di hadapan Allah apa yang telah dia buat ketika dunia dahulu. Kan? Jadi kita kena pelihara anggota kita, pelihara diri kita daripada melakukan dosa. Sebab kalau dekat pada masa nanti, dekat hari perhitungan nanti akan ada pelbagai adegan di hadapan Allah. Ada manusia yang saling bertengkar sesama mereka. Di dalam Al-Quran disebutkan ada sahabat-sahabat baik dekat dunia dulu, BFF, kawan baik, tetapi di hadapan Allah mereka ni akan bertengkar. Kenapa? Mungkinlah disebabkan oleh contohnya kawan baik tetapi tidak pernah menegur maksiat yang dilakukan oleh kawan baik dia sendiri. Contohnya dia tak pakai tudung kan dekat dunia, tapi depan Allah nanti dia akan salahkan kawan dia. Contohnya Fatimah ni lah dulu kat dunia tak pernah tegur aku. Dia akan salahkan kawan baik dia sendiri tak pernah tegur dia. Jadi maksudnya di hadapan Allah nanti, bila hari hisab nanti akan terdapat pelbagai adegan perbalahan sesama manusia, yang mana mereka ini akan saling menyalahkan. Okey, seterusnya kita tengok pada muka surat 111 pula, iaitu sirat. Okay, bila sebut tentang sirat ni, apa yang tergambar dekat fikiran kita? Setelah selesainya hari perhitungan tersebut, manusia akan melalui proses yang seterusnya, iaitu sirat. Sirat ni adalah satu titian.
satu titian yang merentangi neraka Jahannam yang akan dilalui oleh semua manusia. Sebab tu semua manusia ni akan lalu di atas satu titian yang mana di bawah titian tersebut adanya neraka. Maksudnya semua manusia akan lalu dahulu dekat neraka, kemudian di akhir ending dia itu adalah syurga. Adakah semua manusia akan mampu merentasi titian tersebut? Tidak. Hanya orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja yang akan berjaya melintasi titian tersebut. Okey. Terdapat hadis Nabi yang menggambarkan kepantasan melintasi titian sirat bergantung kepada amal soleh semasa hidup di dunia. Ada manusia yang dapat melintasi titian sirat sepantas kilat, dan juga ada manusia yang tidak berjaya melintasinya, maka mereka ini terjatuh ke dalam neraka. Dan mereka yang terjatuh dalam neraka itu adalah mereka-mereka yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, bagaimana keadaan kita ketika melintasi titian sirat itu adalah bergantung kepada amalan kita dekat dunia itu, yang akan menentukan bagaimana keadaan kita. Okey. Dan titian sirat ini digambarkan juga adalah satu titian yang gelap, yang sangat gelap. Yang mana tetapi ada dalam kalangan orang-orang yang dapat melintasinya dalam keadaan yang sangat terang, disebabkan oleh amalan-amalan dia dekat dunia. Mungkin dekat dunia dahulu, antaranya orang yang selalu pergi masjid contohnya. Orang yang selalu pergi masjid, maka badan dia bercahaya. Badan dia bercahaya, maka dia dapat melintasi titian sirat dengan sangat mudah, dengan sangat terang. Dan disebutkan juga di dalam surah Al-Hadid, yang mana orang-orang munafik bila dia tengok orang-orang yang beriman ini, tengok orang beriman ni badan dia bercahaya, mereka ni meminta cahaya daripada orang-orang yang beriman. Sebab gelap kan keadaannya. Jadi adakah orang beriman yang akan bagi cahaya kepada orang-orang yang munafik ini? Tidak. Orang beriman kata apa? Carilah cahaya kau sendiri. Sebab orang beriman ni ketika di dunia dahulu, mereka bersusah payah mencari cahaya mereka sendiri dengan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan meninggalkan kemahuan nafsu mereka sendiri walaupun mereka suka. Tapi benda tu bila Allah tak suka, mereka tinggalkan. Tetapi bila dekat akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan cahaya kepada orang mukmin. Tiba-tiba orang munafik yang sentiasa tak dengar perintah Allah, yang sentiasa tak taat kepada Allah, tiba-tiba minta cahaya daripada orang mukmin. Maka orang mukmin kata, pergilah cari cahaya engkau sendiri. Jadi kalau kita nak keadaan kita dapat melintasi titian sirat dengan cepat tanpa kita jatuh ke bawah, maka kita kena sentiasa memperbaiki amalan kita dan meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, perkara yang kelima pula adalah syurga. Perkara sama'iyat yang kelima adalah syurga. Bila sebut tentang syurga ni, semua orang pun tersenyum-senyum. Sebab bila sebut tentang syurga, semuanya adalah perkara yang indah. Tetapi disebutkan dalam hadis, syurga ni sesuatu yang kita tidak dapat gambarkan dengan panca indera kita. Walaupun kita baca dalam Al-Quran, kita baca dalam hadis, syurga ni macam tu macam ni kan. Contohnya kan, disebut dalam surah Muhammad, dalam syurga itu adanya sungai-sungai yang daripada air susu. Kita pun terbayang, sungai daripada air susu macam mana? Kita pun terbayang macam sungai-sungai pernah kita tengok dekat dunia ni kan. Cuma air dia air susu. Tapi tak. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita cuba gambarkan adalah tidak sama sekali akan serupa dengan keadaan yang telah disediakan di dalam syurga kepada orang-orang yang beriman. Sebab syurga ni sesuatu yang kita tak boleh fikir dengan akal kita, yang kita tak pernah terlintas sekalipun dekat akal fikiran kita, keadaan syurga yang sebenar. Dan syurga ni disediakan kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Syurga ni sangat-sangat indah, sangat-sangat tenang, sangat-sangat nyaman. Ada taman-taman yang indah yang menyebabkan kita sentiasa terpesona dengan keindahan syurga itu. Okay. Dalam surah Muhammad, Allah SWT ceritakan dalam ayat 15. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Maksudnya perumpamaan taman syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya. Dan sungai-sungai khamar, iaitu sungai-sungai arak yang tidak memabukkan, dan sungai-sungai madu. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan keampunan daripada Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka yang diberi minuman air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Maksudnya Allah ceritakan antara keadaan nikmat syurga adalah di dalam syurga ada macam-macam jenis sungai. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak. Dekat dunia Allah tak bagi kita minum arak, tetapi dalam syurga Allah sediakan satu sungai yang mana dalam sungai tersebut adanya air arak, tetapi bezanya dengan arak di dunia adalah air sungai tersebut tidak memabukkan peminum dia. Kemudian Allah tanya lagi kepada kita, samakah nikmat syurga dengan nikmat yang akan diterima oleh ahli neraka? Dalam syurga kita minum air yang best, air yang sedap, daripada pelbagai jenis sungai. Tetapi dalam neraka Allah bagi tahu, orang yang dalam neraka ini minum air yang mendidih sehingga usus dia terpotong-potong. Allah tanya kepada kita, sama ke tak? Sudah tentu tidak sama. Dan banyak lagi nikmat-nikmat syurga yang disebut dalam Al-Quran. Dalam antaranya surah Ar-Rahman, Allah sebut surah Ar-Rahman ni banyak disebut tentang nikmat syurga. Antaranya dalam syurga itu ada 2 buah mata air yang terpancar. Ada buah-buahan, dan ahli syurga ni dia akan duduk bersandar di atas permaidani, yang mana permaidani daripada sutera yang tebal. Dan juga mereka itu bila duduk, mereka duduk sambil memetik buah-buahan yang didekatkan kepada mereka. Best rehat macam ni, tiba-tiba ada buah-buahan yang dekat yang boleh mereka petik macam tu je. Dan juga dalam syurga ini juga terdapatnya bidadari yang sangat cantik. Yang ni lelaki suka lah kan. Dan pelbagai lagi nikmat syurga yang sangat-sangat mewah, yang mana kita tidak dapat gambarkan dengan akal fikiran kita. Dan nikmat syurga yang paling ditunggu-tunggu oleh ahli syurga adalah yang disebut dalam surah Al-Qiyamah, iaitu ayat yang ke 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhun yawmaizin nadhirah ila rabbiha nazirah. Iaitu wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Semuanya macam berseri-seri. Macam kita kan bila kita happy, kita tengok muka orang happy macam mana? Berseri-seri je, gembira je semua muka orang kan. Iaitu kenapa orang mukmin ketika itu muka mereka berseri-seri? Kerana mereka mendapat nikmat yang tertinggi, yang paling besar di dalam syurga, yang mana lebih hebat daripada nikmat-nikmat yang lain tadi. Nikmat yang dapat minum daripada sungai macam-macam jenis tadi, nikmat dapat bidadari, dalam syurga dapat istana yang indah dan sebagainya. Tetapi ada satu nikmat yang paling besar yang sentiasa, yang paling ditunggu-tunggu oleh orang mukmin daripada dunia lagi, iaitu apa dia? Ila rabbiha nazirah, iaitu nikmat dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu nikmat yang paling besar yang diterima oleh orang mukmin dalam syurga adalah kita dapat tengok Allah yang selama ni kita sembah, yang selama ni kita tak pernah tengok apa kan rupa Allah tu macam mana, tapi dalam syurga kita akan dapat lihat. Ustazan ajar satu doa, yang mana doa yang diajarkan dalam sebuah hadis, yang mana doa ni kita
Kalau boleh kita amalkan setiap hari, iaitu doa supaya kita memohon nikmat memandang wajah Allah. Itu bunyi dia, Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka lazzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqaika. Aku meminta kepadamu ya Allah kenikmatan memandang wajahmu ya Allah di akhirat nanti, dan aku meminta kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu sewaktu di dunia. Amin. Mudah-mudahan Allah SWT akan memilih kita untuk mendapat nikmat syurga yang tertinggi, iaitu nikmat dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu cinta kita yang tertinggi. Selama dekat dunia ni, dengan doa ni kita minta kepada Allah juga supaya kita rasa rindu nak jumpa Allah, supaya kita rasa cinta kepada Allah, supaya bila kita jumpa Allah nanti, kita jumpa dalam keadaan yang kita betul-betul rindu dan juga kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang terakhir, itu contoh berkaitan dengan sam'iyat adalah neraka. Neraka ini disediakan kepada siapa? Neraka disediakan kepada orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Dan keadaan neraka banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti keadaannya yang sangat panas dengan api yang marak menyala. Hal ini menyebabkan penghuninya berasa amat tersiksa dan terlalu dahaga. Selepas itu, mereka diberi minuman seperti tembaga cair yang sangat panas. Kepanasan air ini menyebabkan muka-muka mereka hangus terbakar dan ususnya terpotong-potong. Itu adalah gambaran neraka. Disebut neraka, semuanya adalah gambaran-gambaran yang buruk, gambaran yang sangat menakutkan yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Supaya apa? Supaya memang tujuan disebut itu supaya kita takut kepada azab neraka. Supaya bila kita rasa takut, kita akan menjauhi segala dosa, segala larangan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Okay, dalam surah Al-Waqi'ah banyak disebut juga tentang azab-azab neraka. Contohnya di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Yang mana ahli neraka ini pasti akan memakan pohon zakum. Pohon zakum ni pohon yang berduri, yang mana kalau bila ahli neraka makan, mereka akan sangat menderita. Walaupun pohon zakum tu berduri, tetapi ahli neraka tetap makan juga sebab mereka ni berasa sangat lapar. Dan walaupun contohnya dalam neraka ni hanya ada air mendidih. Kalau contohnya kita baru masak air daripada heater kan, mendidih macam tu, kita boleh minum tak? Kalau kita minum, apa yang akan berlaku pada kita? Kita akan melecur kan. Tetapi ahli neraka ni, walaupun air mendidih, mereka tetap minum. Kerana keadaan di neraka sangat panas sehingga mereka menjadi sangat dahaga, dan diumpamakan mereka meminum air yang sangat panas itu seperti unta yang sangat haus minum. Kita tengok binatang-binatang bila haus, mereka minum air macam mana? Keadaannya macam itulah diumpamakan kepada ahli neraka. Dan juga dalam neraka itu disebutkan juga dalam surah Al-Waqi'ah. Angin-angin dalam neraka pun sangat panas. Macam kita kat dunia kan, bila panas datang angin, lega rasa kan angin datang. Tetapi berbeza dengan keadaan di dalam neraka, angin di dalam neraka pun adalah angin yang sangat panas. Dan juga neraka ini adalah tempat yang gelap dan sebagainya. Pelbagai lagi siksaan api neraka yang boleh kamu baca dalam Al-Quran dan juga hadis yang disebutkan dengan sangat jelas sebagai satu peringatan untuk kita. Jadi saya rasa sampai setakat itu sahaja perkongsian ustazah berkaitan dengan perkara-perkara sam'iyat. Jadi
Yang pertama sekali, kita wajib beriman dengan perkara-perkara sam'iyat. Kita wajib percaya adanya alam yang lain yang mana kita tak nampak dengan mata kasar kita, tetapi kita wajib percaya adanya perkara-perkara tersebut. Okey. Dan juga bila kita percaya, maka perkara ini adalah membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan selepas kita belajar tentang perkara-perkara sam'iyat ni, kita jadi semakin yakin dan kita akan jadi orang yang sentiasa menambahkan amalan-amalan kebaikan kita dan juga meninggalkan segala dosa. Okay, jadi yang terakhir, kamu boleh siapkan latihan pada muka surat 48, 49, 50 dan juga 51 di dalam buku aktiviti. Siapkan dan nanti Ustazah akan semak. Okey? Itu saja untuk hari ini. Kalau ada sebarang soalan berkaitan dengan tajuk sam'iyat, jangan segan-segan untuk WhatsApp Ustazah. Itu saja. Ustazah minta maaf kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.